On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout, autour de nous, y a des signes d'espoir dans les Semangat belajar untuk kita semua. Kali ini topik pembahasan kita yaitu munculnya paham-paham baru dan perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang pertama, munculnya paham baru serta bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran nasional. Yang pertama adalah nasionalisme. Pendapat pokok terhadap pengertian nasionalisme yang pertama, Joseph Ernest Renan, dinyatakan bahwasannya nasionalisme adalah suatu sikap politik dari setiap kelompok manusia yang mempunyai kemampuan untuk bersatu karena dorongan faktor kemauan dan kebutuhan biologis manusia sebagai individual yang mau bersatu atau bersosial. Selanjutnya, menurut Louis Nader, nasionalisme adalah suatu hasil perpaduan faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu cara di dalam sejarah. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Menurut Otto Bauer, dinyatakan bahwasannya nasionalisme adalah suatu sikap politik dari sekelompok manusia yang mempunyai persamaan peran dan tingkat laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib bersama. Menurut Hans Kohn, dinyatakan bahwasannya nasionalisme timbul karena perpaduan ekonomi, sosial, dan budaya. Nasionalisme dianggap sebagai suatu paham menuntut kesejahteraan yang tinggi dari rakyat dan bangsa adalah sumber dari semua tenaga, kebudayaan, kreativitas, dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Louis Nader, nasionalisme adalah suatu hasil perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu taraf di dalam sejarah. Kita lanjutkan berikutnya, negara-negara pemula penganut nasionalisme. Yang pertama adalah Inggris. Kemajuan industri setelah revolusi industri dan kekuatan angkatan lautnya mendorong Inggris menjadi negara yang paling besar di wilayah jajahannya. Dan Inggris menumbuhkan semangat nasionalisme untuk mempertahankan kejayaan Inggris dengan semboyan Right or Wrong, England is my country oleh Palmerston atau Rest at Home and Prestige Abroad dan Benjamin Disraeli Rolls Britannia Rolls the Waves. Selanjutnya, negara yang kedua adalah Jerman. Nasionalisme pertama saat si Jerman mempersatukan negara-negara kecil atau disebut dengan istilah Deutschland yang dijajah oleh Austria di bawah pimpinan Otto von Bismarck dari Prusia dengan semboyan Deutschland und Essen dengan darah dan besi. Dengan semboyan tersebut, Jerman juga berhasil menguasai beberapa negara, di antaranya Denmark,
pada tahun 1864, Austria 1866, dan Perancis 1870 sampai dengan 1871. Dalam nasionalisme yang kedua, muncul setelah Perang Dunia Pertama di bawah pimpinan Adolf Hitler, berhasil meyakinkan rakyat Jerman bahwa rakyat Jerman merupakan keturunan bangsa Arya yang disebut dengan Nordik, merupakan bangsa nomor satu atau disebut dengan Ubermensch atau Superman. Melalui semangat Lebensraum, Jerman berhasil bangkit setelah mengalami kekalahan Perang Dunia Pertama dan kembali melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Semboyan nasionalisme yang dikumandangkan yaitu Deutsche über alles atau bangsa Jerman di atas segala bangsa di dunia. Selanjutnya, negara Italia. Kemenangan atas kejayaan kekaisaran Romawi merupakan salah satu inspirasi untuk menyatukan negara-negara kecil dalam satu negara kesatuan. Tokoh pemersatu Italia yaitu Camillo Cavour dan Garibaldi, walau sudah bebas dari penjajah seperti Venesia di bawah Austria dan Roma di bawah Prancis, maka muncul cita-cita ingin bebaskan wilayah tersebut melalui paham Italia Irredenta atau disebut dengan istilah daerah Italia yang belum terbebaskan. Kita masuk kepada yang selanjutnya, paham liberalisme. Paham liberalisme merupakan paham yang mengungkapkan kemerdekaan religius. Pendukung utama paham ini merupakan kaum borjuis. Wujud pertama kaum liberal mendorong lahirnya piagam berikut. Yang pertama adalah piagam Magna Carta yang dicetuskan pada tahun 1215. Isinya itu tentang seseorang yang kecuali tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan atau disita miliknya tanpa alasan hukum. Magna Carta ini merupakan piagam hak asasi manusia kedua atau pertama. Selanjutnya adalah piagam The Great Charter yang dicetuskan pada tahun 1209. Isinya tentang kebebasan bertindak bagi warga kota dan kebebasan berdagang. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu Habeas Corpus Act 1649 menyatakan bahwasanya ketentuan bahwa jika dimintai hakim, polisi harus menunjukkan alasan lengkap mengapa seseorang ditangkap dan orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari. Jika seseorang telah dibebaskan dalam suatu perkara, maka dia tidak boleh ditangkap dalam perkara yang sama. Kemudian piagam Bill of Rights tahun 1689 menetapkan bahwa membuat undang-undang menaikkan pajak, membentuk tentara haruslah seizin parlemen. Kita lanjutkan peristiwa yang menimbulkan lahirnya liberalisme, yaitu gerakan Renaissance dan humanisme abad ke-15
abad ke-18, Revolusi Amerika Serikat tahun 1776, dan yang terakhir Revolusi Prancis 1789. Paham sosialisme merupakan aliran pemikiran yang bagaimana cara menghidupi kebutuhan rakyat yang menderita agar hidup layak. Paham ini tercantum kemutlakan hak milik perseorangan dan menyolong pemakaian milik tersebut. Robert Owen 1771 sampai dengan 1858. Judul bukunya yaitu A New Few Society and Easy on the Formation of Human Capital. Dia merupakan pengusaha yang peduli kesejahteraan para buruhnya di lingkungan perusahaannya sendiri. Dia dikenal sebagai bapak pelopor koperasi dunia dan juga yang mendirikan penampungan para pengangguran yang mendapat bon pekerja sebagai gaji. Penampungannya itu sendiri disebut sebagai labor exchange. Selanjutnya adalah Saint Simon 1760 sampai dengan 1825. Dinyatakan bahwa yang berhak mengembangkan industri dan ilmu pengetahuan adalah golongan 3, sedangkan kaum bangsawan dan feodal yaitu sebagai parasit. Selanjutnya Pierre Joseph Proudhon 1809 dan sampai dengan 1865. Karya filosofi dalam Misere atau filsafat kesengsaraan, ia memperjuangkan hak milik individu dengan sukarela dan merata atau disebut dengan sosialisme liberal, dan menentukan segala bentuk pemaksaan dari penguasa negara atau otoritarisme. Selanjutnya Charles Fourier 1772 sampai dengan 1865. Bukunya itu yang berjudul Theorie des Quatre Mouvements et Destines Générales. Kemudian Karl Heinrich Marx 1818 sampai dengan 1883. Judul karyanya itu Das Kapitalis. Penjelasan buku tersebut bahwasannya masyarakat adalah merupakan sejarah perjuangan kelas, dan dalam perjuangan tersebut kaum proletar muncul sebagai pemenangnya, sehingga dalam masyarakat tidak ada lagi kelas-kelas. Julukan Bapak Gerakan Sosial dan sebagai komunisme internasional. Jadi Karl Marx ini merupakan Bapak Gerakan Sosial atau sebagai pemrakarsa komunisme internasional. Kita lanjutkan Frederick Engels 1820 sampai dengan 1899. Psikodelik bersama Karl Marx menciptakan sebuah buku yang disebut dengan Manifest the Politician Part 10. Juga memutuskan semboyan kaum proletar sedunia, yang artinya adalah bersatulah. Juga merupakan dijuluki sebagai turbo sosialis radikal. Melalui perjuangannya terciptalah Partai Buruh pertama 1851 di Jerman yang disebut sebagai The Immaculate Society of Labour Party. Tokoh pemimpin pertama adalah James K.
Keir Hardie. Berikut merupakan kesepakatan perjanjian melindungi hak-hak kaum buruh, yaitu Catholic Emancipation Bill pada tahun 1829, Reform Bill 1832, Factory Act 1833, dan Poor Law 1829. Selanjutnya kita bahas kepada paham demokrasi. Ne crois pas que ça me touche, je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi j'ai décidé d'avancer, tu devrais en faire de même. Garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir. Ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. J'essaie malgré moi d'avouer que j'ai eu tort. Je passais mon temps à travailler sans voir ce qu'il m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seule pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, prends ton ego et va-t'en de moi. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Abraham Lincoln. Tu disais que tu n'aimais pas mes amis. Je crois bien que le problème venait de toi. Tu avais semé tous ces doutes dans mon esprit. Je sais maintenant que je n'étais plus moi. Je ne voulais pas écrire de chansons. Ne crois pas que ça me touche. Je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi j'ai décidé d'avancer. Tu devrais en faire de même. Garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir. Ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. J'essaie malgré moi d'avouer que j'ai eu tort. Je passais mon temps à travailler sans voir ce qui m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seule pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, prends ton ego et va-t'en de moi. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Nasionalisme di beberapa negara Asia dan Afrika. Faktor pendorong munculnya nasionalisme Asia dan Afrika, yang pertama kemenangan dan kejayaan di masa lampau, yang kedua penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, yang ketiga timbulnya golongan cendekiawan, yang keempat kemenangan Jepang atas Rusia 1905, yang kelima masuknya paham baru. Kita masuk kepada pergerakan nasional di beberapa negara di Asia. Yang pertama itu faktor penyebab yang pertama adalah penderitaan yang kedua, orang-orang India tidak boleh terlibat di dalam pemerintahan. Yang ketiga, bertambahnya jumlah orang-orang India yang terpelajar yang menolak ketiadaan dan memahami paham. Contohnya nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan menginginkan kemerdekaan. Yang keempat, pertentangan kebudayaan Inggris dengan kebudayaan India yang dinilai. Yang kelima, pemerintahan status dominion Kanada. Selanjutnya, kemenangan Jepang terhadap Rusia 1905. Dan yang terakhir adalah kekuatan pasukan India yang terbukti dalam Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, wujud perlawanan rakyat. Perjuangan bersenjata.
rakyat itu diantaranya penderitaan rakyat akibat penindasan Inggris, tindakan sewenang-wenang penjajah Inggris, persamaan senasib sepenuhnya antara prajurit Belanda dan Inggris, dan yang terakhir adalah adanya kewajiban menjerat berikutnya perjuangan gerakan-gerakan nasional, yaitu Gerakan Sama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan agama Inggris sebagai agama yang bersifat politis menjadi agama monoteisme. Tokoh pelopornya adalah Ram Mohammad Roy dan Rabindranath Tagore. Selanjutnya Ramakrishna, tujuannya untuk memurnikan agama Hindu. Tokoh pelopornya Swami Vivekananda. Selanjutnya Kongres All India National Congress 1886. Tujuannya menuntut kemerdekaan kokoh Selat orang Inggris yang ketika itu sedang menjadi pemimpinnya. Selanjutnya kita masuk kepada berikutnya. Tahun 1907 Kongres terbagi menjadi dua bagian, golongan moderat dan golongan radikal. Golongan moderat itu tuntutan pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Surat. Tokoh pelopornya adalah Banerjee dan Nehru. Sementara golongan radikal menuntut kemerdekaan Surat. Je ne voulais pas écrire de chansons, ne crois pas que ça me touche, je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi j'ai décidé d'avancer, tu devrais en faire de même, garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir, ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. J'essaie malgré moi d'avouer que j'ai eu tort. Je passais mon temps à travailler sans voir ce qui m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seule pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, prends ton ego et va-t'en loin de moi. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Tu disais que tu n'aimais pas mes amis. Je crois bien que le problème venait de toi. Tu avais semé tous ces doutes en moi. Je sais maintenant que je n'étais plus moi. Je ne voulais pas écrire de chansons, ne crois pas que ça me touche. Je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi j'ai décidé d'avancer, tu devrais en faire de même. Ne garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir, ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. J'essaie malgré moi d'avouer que j'ai eu tort. J'ai passé mon temps à travailler sans voir ce qui m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seule pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, prends ton ego et va-t'en loin de moi. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Yang kedua, merajalelanya entrik-entrik dalam istana. Yang ketiga, tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan akhirnya menjadi pemberontak. Yang keempat, muncul krisis Brexit yang akibatnya banyak negara bagian Turki melepaskan diri. Yang kelima, pengaruh revolusi perang membuat pada negara bagian melepaskan diri. Kita masuk kepada selanjutnya. Karena
Karena kemerosotan tersebut muncullah gerakan-gerakan di Turki. Gerakan yaitu selamatkan Turki dari kerugian dengan adakan organisasi mendapatkan dan mengembangkan rasa nasionalisme Turki. Yang ketiga, membulatkan semangat nasionalisme Turki, yaitu satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Turki. Sebagai pelopor Turki muda, Niyazi Bey mencapai puncak pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha melalui program westernisasi, yaitu didirikan Republik Turki dengan sifat modern sekuler pada 29 Oktober 1923. Kita masuk kepada yang selanjutnya, negara Cina. Muncul gerakan nasionalisme di Cina sebagai akibat penindasan pemerintahan bangsa Manchu dan kolonialisme bangsa Inggris. Kolonialisme Inggris di Cina pertama kali terjadi setelah Perang Canggu 1839 sampai dengan 1842 yang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Nanking 1842. Isi Perjanjian Nanking yang pertama, 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing. Yang kedua, Inggris dapatkan Hong Kong sejak 1842. Yang ketiga, Inggris dapatkan hak ekstrateritorial. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Setelah Inggris berhasil menanamkan kolonialisme di Cina, ditambah sewenang-wenang pemerintah Manchu, muncullah perlawanan Cina terhadap Inggris dan Prancis 1856 sampai dengan 1864 dan Perang Boxer 1900 sampai dengan 1901. Sedangkan pergerakan populer pelopor Cina oleh Dr. Sun Yat-sen disebabkan oleh timbulnya angkatan baru yang berpaham modern. Selanjutnya timbulnya nasionalisme rakyat Cina yang menganggap pemerintahan Manchu sebagai pemerintahan asing yang kolot. Terjadinya peristiwa Wuchangde pada tanggal 9 Oktober 1910, yaitu adalah peristiwa meledaknya gudang Meishu di Wuchang. Sebelum pemerintahan Manchu mengambil tindakan, kaum nasionalis mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina pada tanggal 10 Oktober 1910, atau peristiwa itu disebut sebagai Dedarukan. Dr. Sun Yat-sen dalam mengorbankan semangat nasionalisme terkenal dengan Trisilas San Minchu, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Sepeninggalan Dr. Sun Yat-sen, terjadi perebutan pengaruh di Cina antara Chiang Kai-shek melalui organisasi Kuomintang, Partai Nasional Cina, dan Mao Zedong melalui organisasi Kuomintang atau Partai Komunis Cina. Perebutan kedua belah pihak tersebut menyebabkan Taiwan melepaskan diri dari Republik Rakyat Cina tahun 1950. Negara yang keempat yaitu Filipina. Sebelum daerah kekuasaan Spanyol, Filipina pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya abad ke-12 dan Majapahit abad ke-14. Bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Filipina di bawah pimpinan Ferdinand Magellan abad ke-16. Namun,
terbunuh oleh suku Cebu di Filipina dan perjalanannya dilanjutkan oleh Juan Sebastian Delgado. Filipina dijajah Spanyol setelah berhasil mengalahkan bangsa Portugis di bawah pimpinan Miguel López de Legazpi. Berhasil didirikan kota Manila 1571. Munculnya gerakan nasionalisme di Filipina disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keinginan melepaskan diri dari kekangan Katolik Roma. Yang kedua, tertindaknya bangsa Filipina sebagai akibat pemerintah penjajah Spanyol yang turut, dan kemudian memunculkan ketinjauan. Yang ketiga, terbentuknya turunan kelas memperberat hubungan antara Asia dengan Eropa. Yang keempat, munculnya perang kemerdekaan di Spanyol, Amerika Tengah, Amerika Selatan yang mengilhami rakyat Filipina untuk menentang bangsa Spanyol. Kita lanjutkan pergerakan nasional Filipina dipelopori oleh para gerakan komunis semacam Budi Utomo kalau di Indonesia pada tahun 1900. Setelah gerakan tersebut, organisasi Filipina yang dilahirkan oleh Joseph Jacob kelompok gerakan dia terkenal dengan atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Hati Kuman 1896. Tokoh lainnya Anderson Bonifacio melalui gerakan Katipunan. Emilio Aguinaldo meneruskan pemberontakan yang mengakhiri penjajahan Spanyol di Filipina. Pada tanggal 10 Desember 1899, secara resmi Filipina diserahkan Amerika Serikat oleh Spanyol karena keinginan Amerika Serikat untuk Filipina. Aguinaldo akhirnya juga menentang Amerika Serikat dan ditangkap oleh Amerika Serikat 1901. Sementara ia dibunuh sebagai presiden Filipina lepas dari Spanyol 1898 sebagai presiden pertama. Perjuangan rakyat Filipina menentang Amerika Serikat campur tangan berkobat dan Amerika Serikat kemerdekaan pada 4 Et moi j'ai décidé d'avancer. Tu devrais en faire de même. Garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir. Munculnya perjuangan pergerakan nasional Mesir sebagai akibat penjajahan Inggris. Alasan Inggris menjajah Mesir. Je passais mon temps à travailler sans voir ce qu'il m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seul pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, ton ego va-t-en loin de pelopor penentang penjajah Inggris. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Tu disais que tu n'aimais pas mes amis. Je crois bien que le problème venait de toi. Tu avais semé tous ces doutes dans mon esprit. Je sais maintenant que je n'étais plus moi. Je ne voulais pas écrire de chansons, ne crois pas que ça me touche. Je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi j'ai décidé d'avancer. Tu devrais en faire de
même, garde nasionalis pas Mesir trop tertutup pada d'espoir, tanggal car 28 tu Februari devrais 1922. savoir, ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. Declaration, J'essaie yaitu malgré Ernest moi mengakuhi d'avouer que kemerdekaan j'ai dan eu kedaulatan tort. Mesir. Je passais mon temps à travailler sans voir ce qu'il m'arrivait. Je peux te dire, Yaitu je mempertahankan serais mieux seule pour dormir. Car si tu aimes autant te regarder, prends ton ego et va te loin de moi. Et si tu penses que je vais m'accrocher, garde ton ego, je ne veux plus de ça. Unlater, declaration tersebut, Inggris tidak sepenuhnya memberikan kemerdekaan kepada Mesir, sehingga perjuangan rakyat Mesir terus berkobar. Puncaknya meletusnya revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1953. Berdirilah Republik Mesir dengan Gamal Abdel Nasser sebagai presiden Aujourd'hui ça pertamanya. ne me fait plus rien du tout. Je ne m'étais jamais senti Demikianlah aussi blessée. tentang masuknya atau Par munculnya amour on paham-paham peut baru di vraiment dunia, devenir fou. mulai dari Car nasionalisme si tu aimes sampai dengan autant paham te demokrasi. regarder, Semoga prends ton ego et va bermanfaat. te loin Sekian de dan moi. terima kasih. Et si tu penses que je vais m'accrocher,